blend learning ni macam tajuk dia yang kombinasi lah antara dia punya tajuk yang sebelum ni cara tradisional, kita boleh juga menggunakan dia punya untuk dengan teknologi moden lah, setara dengan teknologi moden seperti yang kita pakai yang WhatsApp, kita pakai apa daripada Google Meet untuk meningkatkan lagi dia cara pembelajaran dia orang lah, dia orang untuk prestasi yang lebih baik dari segi akademik dan juga untuk pengetahuan kenalan am dari segi untuk yang sosial punya lah. Okay. Untuk yang apa ni, mak, kenapa dia tak keluar? Tekannya. Ni tak keluar. Tak keluar. Tanya Ellison. Tak keluar. Tak keluar. Tak keluar. Tak keluar. Tak keluar. Tak situ. Tak keluar. Ya, suara boleh dengar tapi minta maaf ya puan, dia punya slide ni macam uh, tak ada teknikal sikit. Hmm. Okey. Okey, ini untuk saya perkenalkan group member saya. Untuk group member ini terdiri daripada yang apa saya punya pengarah, tapi pengarah saya sudah pencen, segera ganti dengan sebagai yang menanggung tugas adalah Puan Rabia binti Pisar, juga meliputi sebagai timbalan pengarah akademik. Yang lain dibantu oleh KPNK Puan Salha binti Hamid dan juga fasilitator saya Puan Roslin binti Tasmin, dan dengan ahli-ahli lain terdiri daripada tiga lagi yang lain termasuk saya dan juga untuk ahli grup yang ni ya. Okey. Okey, dia punya study background adalah untuk berdasarkan sebelum ini ada terdapatnya penularan wabak COVID-19, bukan sahaja menyebabkan pembelajaran dan pengajaran secara konvensional yang maksudnya sebelum ni tangguh, so kita boleh upgradekan dia orang untuk menjadikan sebagai cabaran untuk juga kepada pengajar apabila mereka menyesuaikan diri dengan norma kehidupan dengan kebiasaan yang baru. So, sejarah pengajaran ni sebenarnya pengajaran online ni telah bermula pada 3 Jun lebih kurang 2020 hingga 21 Ogos 2020 antara pengajar dengan pelatih di IKKM Tawau. Dengan itu, penggunaan inovasi dunia pendidikan seperti model blend learning dapat membina pembelajaran yang berjalan dengan lebih bermakna dan sangat baik kerana keseragaman dia sumber pengetahuan dan juga bahan pelajaran yang diperolehi oleh pelatih berkenaan. Okey, yang oleh demikian kita memerlukan penggunaan blend learning ini untuk tujuan proses pengajaran dan pelajaran di samping masa juga untuk penggunaan semasa peperiksaan dan juga pengurusan beliau mereka semasa berada di IKKM. Okey, untuk yang problem yang diidentify setakat yang melalui kajian yang kita cuba buat dekat sini adalah disebabkan oleh tahap kesediaan pelatih dalam mengikuti pelajaran berasaskan blend learning di IKKM dan juga dari segi pengetahuan diorang dan kemahiran pelatih dalam penggunaan blend learning berdasarkan demografik. Ini terdapat di kalangan pelatih terdiri daripada demografik berlainan dari segi pendidikan umur dan juga dari segi apa ni dia punya pengetahuan lah, maksudnya daripada pengalaman kerja, daripada dia punya tahap pendidikan. Okey, yang kita boleh melalui smart kriteria yang paling utama melalui yang ini terdapat paling ketara adalah dari segi pengetahuan lah. Sebab tidak semua yang dari background yang macam dia punya pendidikan yang tinggi, paling yang tinggi adalah daripada segi mungkin daripada sijil dan juga dari segi dia punya diploma. Tapi yang di sini mungkin pengetahuan dia ada lebih kepada peringkat sijil SPM. Okey, yang ini adalah based on kenapa saya pilih yang ini, grup saya pilih sebagai kita punya projek ya adalah sebagai pengetahuan penggunaan blend learning ni adalah lebih ketara di kalangan IKKM Tawau ni sama ada dalam proses pencapaian akademik.
So kita nak tahu dia punya proses bagaimana dia boleh adaptkan dia punya pengetahuan itu dari segi peningkatan setara dengan teknologi moden sekarang yang ada WhatsApp, yang ada Google Maps yang boleh dia orang boleh mixkan dia punya pengajaran dan pembelajaran. Okey, yang dari segi reason untuk yang keseriusan dia punya tu, dari segi pengetahuan lah untuk yang seperti dalam smart kriteria tadi yang kita pilih adalah disebabkan oleh di kalangan pelatih sendiri yang terdapatnya aduan berkaitan yang kurang mahir tentang teknologi yang dalam maksudnya instrumen yang digunakan dalam proses pengajaran dan pelajaran. Okey, dari segi measurable ni maksud dia pengetahuan pelatih itu sendiri. Maksudnya tak semua dia memang macam mempunyai banyak cili IT lah macam lebih kurang macam tu untuk macam mixkan dalam pelajaran yang sebelum ni kita memang buat secara tradisional, maksudnya kita just apa bagi buku, bagi something yang macam untuk dia orang proses melalui e-learning. So melalui blend learning dia akan melalui teknologi, so dia akan mencari dia punya pengajaran dan pembelajaran tu menerusi yang dia boleh capai yang lebih baik untuk akademik. Okey, untuk dia punya approval rate tu maksud dia proses pembelajaran dengan kualiti masih di tahap yang kurang memuaskan. Ini based on yang sebelum ni dari segi pengetahuan dia orang. Maksudnya masih yang di tahap tradisional lagi, yang sebelum lagi yang maksudnya belum lagi terdedah dengan dunia IT yang sekarang kita menggunakan dengan apa lagi? Hmm? Ya, tradisional. Okey, untuk yang ni, remember maksudnya kita ada dalam proses pemahaman konsep manual, penggunaan beli learning, juga mana lagi yang kita buat senarai semak dan juga boleh akses dalam internet. Okey, kursus yang kita anjur dan latihan yang berdasarkan komunikasi dan juga program mentor-mentee yang kita memang up to date untuk tengok dari segi mentoring dia orang sama ada dia orang boleh ada masalah dari segi untuk pembelajaran dia orang ataupun menerima proses pengajarannya daripada pengajar yang di institut berkenaan. Okey, yang dari peer group studies dia punya ICT kita dapati macam dia orang punya apa ni pengetahuan dia kurang memuaskan lagi. So indikator memang jelas tidak tercapai lagi untuk memuaskan. So ini kita ambil dalam tempoh dia orang ambil dalam tempoh masa didakti, maksudnya dalam tempoh dia orang apa panggil teori. Hmm. Okey, untuk literature review, beberapa literature review yang saya tengok dekat sini adalah dari contoh di sini dari Kavita mengatakan pelbagai eksperimen telah dijalankan di Institut Pengajian untuk menganalisis keberkesanan penggunaan blend learning dari pelbagai aspek seperti menggalakkan pembelajaran penggunaan teknologi dan juga tentang kesedaran teknologi itu sendiri yang daripada field dengan peningkatan penggunaan kelas secara alam maya adalah untuk memenuhi keperluan kualiti professional development program yang meningkatkan tahap pembelajaran dan menggalakkan perubahan dalam kelas termasuk fokus kepada developing best practice. Seterusnya untuk daripada saya untuk menapasti faktor dari segi sosial, psikologi, budaya dan pedagogi yang boleh mempengaruhi penggunaan blend learning. Juga dari segi macam dulu kita boleh tengok daripada tingkah laku positif pelatih terhadap blend learning yang boleh dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman, keyakinan, dia punya keseronokan, juga penggunaan serta motivasi dalam teknologi maklumat. Okey, daripada sahabat Saber ni pada tahun 22 pula menyatakan mungkin disebabkan oleh kekurangan interaksi bersama tenaga pengajar yang boleh menyebabkan dia apa ni kurang inisiatif dan juga mungkin kurang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu dari segi tidak kefahaman dia. So dia akan kurang bersua dengan pengajar berkenaan dan juga mungkin juga dia punya tidak panggil dari segi rangkaian internet yang tidak bagus di tempat yang beliau berada. Okey, untuk yang analisis ni kita tengok berdasarkan 5W dan juga satu bagaimana how. So bagaimana what is learning is di kalangan pelatih. Why kita pilih ada disebabkan oleh pengetahuan terhadap konsep learning dalam kalangan pelatih IKKM.
Juga di mana yang kita akan cuba tengok adalah berdasarkan di AKKM tu tahu sendiri, dan juga mungkin kalau pelatih kan pelatih contoh dia sick leave ataupun dia punya pengajar berada di kawasan, mungkin dia boleh online secara alam maya. Untuk pelatih adalah dari segi adalah pelatih dan pengajar itu sendiri, dan juga semasa yes, tengok dia masa proses didaktif, maksudnya dalam masa pengajaran dan pembelajaran secara online. Bagaimana kita akan buat secara sesi pengajaran secara dalam kuliah ataupun dari segi pembincangan secara online ataupun secara bersemuka. Okey, ini adalah Gantt chart yang kita buat berdasarkan hari itu pada yang dari segi penilaian tajuk dan seterusnya pembentangan. Okey, yang dari segi definasi, maksudnya kesediaan adalah merupakan kata adjektif atau kata sifat yang menggambarkan telah ada, telah siap dan lengkap serta dapat berkebolehan, ada mempunyai kesanggupan dan juga kesudian kemampuan dari segi keinginan. Untuk kemahiran perlu didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencapai dengan jayanya sesuatu yang memerlukan pengetahuan yang khusus. Pengetahuan adalah merupakan pemahaman kepada atau memberi makna kepada diri individu apabila datangnya sesuatu sumber yang dikatakan berkaitan dengan sesuatu kajian atau memerlukan kepahaman. Okey, untuk pelatih adalah pelatih yang menjalani program diploma kejurawatan, program peralihan daripada jurawat masyarakat ke jurawat. Secara umumnya dia adalah individu yang menjalani program latihan di dalam sebuah institusi. Untuk blend learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan pelbagai cara penyampaian, model pengajaran dan gaya pembelajaran itu sendiri, cara memperkenalkan berbagai pilihan media massa atau media dialog, dan juga fasilitator dengan orang yang mendapatkan pengajaran. So, ia adalah kombinasi pengajaran langsung, maksudnya face to face, dan juga pengajaran online, tapi lebih kepada itu sebagai elemen dalam interaksi sosial. Okey, untuk definisi lagi yang pada tengok dari segi Puan Hamimah dengan Malina, blend learning adalah satu konsep pembelajaran hybrid, iaitu dengan mengintegrasikan elemen-elemen e-pelajaran dalam kelas tradisional. Juga ada penyidik lain yang seperti Muhammad Azli yang menyatakan dia adalah gabungan bersepadu pembelajaran tradisional, maksudnya face to face dengan pendekatan web dalam talian untuk gabungan media dan juga alat-alatan yang digunakan dalam persekitaran e-pembelajaran. Untuk problem segmen yang tadi adalah lebih kepada kita tengok pada pengetahuan yang amat diperlukan di kalangan pelatih semasa proses pelajaran dan pengajaran. Okey, yang ini adalah antara kita punya tengok bubble chart yang menyatakan tentang pengetahuan, dan terdapat 4 kriteria sini yang dari kita tengok dari segi pengetahuan, kurang mahir dan juga hubungan intersosial. Tidak lupa tentang bagaimana untuk buat pengurusan yang kurang efektif. Okey, dari segi yang kurang pengetahuan ini adalah dari segi pelatih itu sendiri, mungkin dia adalah kurang mengetahui tentang IT yang kita guna sekarang untuk menginteraksi dalam pembelajaran PMP, juga bagaimana untuk meningkatkan pengetahuan di samping kita buat secara tradisional. Mungkin juga dari segi kurang komited itu dari segi pelatih itu sendiri yang mungkin datang untuk memenuhi syarat tetapi tidak komited dalam untuk pengajian dan pengajaran. Mungkin juga disebabkan oleh kurang inisiatif oleh uh, pelatih berkenaan dalam untuk mendalami apa yang kurang tentang pengajaran dan pembelajaran. Okey, untuk kurang mahir ini dari segi yang kita tengok dari sini adalah dari segi peralatan, yang dari segi penggunaan apa yang untuk kita semasa proses pelajaran dan pengajaran, dan praktis. Dan di sini praktis adalah lebih kepada semasa dalam proses pengajaran kita terdapat terdiri daripada pengajaran, juga ada terdapat praktis dan juga ada dapat tutorial. Mungkin dari segi praktis tu dia ada tidak kurang mahir untuk mempraktikkan satu-satu prosedur yang dijalankan.
So, untuk kurang pengetahuan adalah dari segi mungkin dia baru lagi, so kurang dari segi pengalaman, dari segi untuk mengadaptasikan dia punya pengetahuan dengan praktis. Untuk hubungan interpersonal, ini adalah lebih kepada sikap individu. Mungkin dia ada sikap yang tidak ambil peduli, tentang dia mudah putus asa. Maksud dia mungkin dia tidak dapat buat tapi dia mungkin tidak dapat bertanya dengan lebih lanjut. So dia mungkin ada sebab malu. So dia lebih kepada putus asa. Dan juga kurang keyakinan disebabkan oleh kurang pengetahuan. So dia kurang yakin untuk melakukan prosedur atau mengadaptasikan satu-satu pengetahuan. Pengurusan yang kurang efektif ni dari segi yang pencapaian internet. Mungkin dari segi pencapaian internet di satu-satu kawasan itu tidak dapat ditembusi dengan baik. So mungkin penggunaan dia punya pengitim perantara itu yang kurang aktif. So peralatan yang digunakan mungkin masih lagi yang di tahap lama yang belum kita nak upgradekan lagi kepada yang lebih canggih. Latihan diberi, kita akan cuba meningkatkan dengan mungkin dia kurang latihan ni dari segi hmm, ya IT. So IT dia tidak terdedah, dia mungkin terdedah untuk dia punya yang sebelum ni macam Facebook, tapi belum terdedah lagi dengan contoh dengan dia punya tentang hmm, Google Maps. Okey, macam Google Maps macam tu yang kita praktiskan sekarang adalah dalam latihan dalam peperiksaan juga. Juga dari segi masa macam pelatih itu ada masalah cuti sakit dan juga mungkin pengajar tu outstation. So uh, pelatih dan juga pengajar itu sendiri mungkin kurang pengetahuan yang dalam mengadaptasikan dia punya internet. So persekitaran ni termasuk dia punya dari segi kawan-kawan, dia punya daripada segi suasana pembelajaran tu, mungkin juga dari segi dia sokongan emosi yang tidak apa nama ni daripada warga dan juga mungkin persekitaran yang kurang memuaskan. Okey, untuk objektif dari kajian ini saya akan tengok lebih kepada blend learning adalah setara dengan peningkatan dia punya teknologi di kalangan pelatih dan IKKM. Dan maksudnya yang di sini saya akan ambil pada tahun 1 semester 2 lah. Untuk lebih spesifik, kita akan tengok tentang tahap kesediaan pelatih dalam blend learning dan juga pengetahuan yang wujud dalam penggunaan blend learning di kalangan pelatih serta kemahiran yang mungkin dalam penggunaan blend learning. Di samping itu, dia akan tengok juga tentang hubung kait antara demografik data pelatih dengan tahap kesediaan, pengetahuan dan juga kemahiran dalam penggunaan blend learning. Okay, key to measure adalah untuk meningkatkan dia punya pengetahuan dari segi blend learning. So kita akan tengok dari tadi adalah dari segi pengetahuan. Maksudnya kesediaan pelatih itu sendiri dan juga pengajar untuk meningkatkan dia punya pengetahuan dengan menyediakan contoh seperti YouTube dan juga merancang. Maksudnya ini plan macam mana kita untuk meningkatkan lagi dia punya proses pembelajaran. Motivasikan diri untuk meningkatkan seperti kurang keyakinan tadi untuk supaya beliau lebih bersedia untuk menerima pengetahuan baru dan juga tunjuk ajar dia tentang teknik-teknik yang kita gunakan untuk meningkatkan dalam blend learning. So, khusus latihan ini diberikan semasa dalam proses pembelajaran itu sendiri. Okey, ini yang tengok berdasarkan proses of care. Kita tengok dia punya tahap persediaan dia itu melalui kelas dan juga pelaksanaan peneliti, apa ni? Penelitian. Okey, pelatih pengajar akan diberi secara online dan juga bersemuka so that kita akan tengok melalui peningkatan pengetahuan. So ini akan dilakukan dalam kelas melalui kemahiran, kesediaan pesakit dalam pengetahuan tersebut untuk meningkat. So biasa kita akan buat ini dalam within 2 hours or working day lah untuk tengok dia punya proses pelaksanaan kriteria tersebut.
Okey, untuk pengajar, dia akan menyediakan dia punya proses pengajaran secara online. Biasa akan diberi timetable dan juga untuk persediaan pengajar dan juga pelatih bagi sama ada dilakukan secara online dan juga jika tidak dilakukan berdasarkan assessment. So kita tengok bila adaptasikan secara online yang dilakukan, maksudnya itu adalah selesai untuk memberi pengetahuan tentang pelatih. Tapi sekiranya ia tidak kompeten, kita akan teruskan lagi dengan kelas secara online, secara bimbingan dan juga persediaan peralatan yang boleh memenuhi peningkatan pengetahuan pelatih dan pengajar untuk mem- um, meningkatkan. Okey, so dia punya persediaan knowledge dan dia punya skill akan bermula di dalam proses pembelajaran tersebut. Pengajar akan menyediakan secara online. Penyediaan akan dilakukan secara memberi ID dan masa lah. Maksudnya bila kita buat online, kita perlu beri masa time frame untuk diorang masuk dan juga mengikuti kelas berkenaan. So, selepas mengikuti kelas berkenaan, diberi pelatih dan juga pengajar akan memberi maklum balas sama ada dia kompeten atau tidak dalam melakukan pembelajaran secara online. Sekiranya pelatih berkenaan terdapat masalah kesihatan, tidak hadir kelas ataupun tidak hadir secara bersemuka. Okey, untuk model of good care, kita tengok dari segi proses internet Wi-Fi. Ini biasa adalah disediakan oleh Ketua Jabatan dan juga pihak ICT untuk campaian internet. Biasa kriteria ini adalah memuaskan 100% dalam masa yang ditentukan dalam masa 24 jam. Silibus yang ditentukan oleh KKM dari segi untuk meningkat pengetahuan teknologi maklumat. Khusus teknologi untuk para pengajar dalam memahirkan dari dia punya teknologi untuk penggunaan blend learning secara online. Indikator adalah pengetahuan tadi, formula adalah menggunakan instrumen soal sidik yang memenuhi kriteria 95%. So, proses gathering yang macam mana kita nak dapatkan dia punya maklumat adalah melalui reka bentuk kajian, melalui kaedah penyelidikan kuantitatif yang disediakan di tempat kajian di IKKM Tawau secara untuk pesakit, untuk pelatih tahun 1 semester 2 dalam program Diploma Kejurawatan, program palihan di IKKM Tawau. So, populasi dia adalah terdiri daripada pelatih Januari 2022 dan pelatih Januari 2020 yang selepas lama ini telah mengikuti secara online sebab dikarenakan oleh proses kita kejadian COVID, wabak COVID berlaku. So, diteruskan hingga hari ini untuk dalam secara capaian online. So, dia punya populasi adalah 87 orang untuk seramai 2 tahun 1 semester 2. Untuk kaedah pensampulan ini kita gunakan secara convenience sampling. Untuk dia punya instrumen kajian adalah meliputi dia punya 3 bahagian section dan juga pengumpulan analisis data adalah melalui penggunaan Google Form dan juga secara deskriptif. Okey, data yang telah kita analisis dan interpretation sebelum Chromebus digunakan adalah 0.7 yang ini adalah melalui soal sidik yang digunakan oleh penyelidik yang dia boleh dipercayai dia melebihi maknanya lebih 0.5. Okey, ini yang data collection yang telah diperolehi berdasarkan dasar dia punya demografi data. Di sini adalah 63 responden yang terdiri daripada pelbagai dia punya majoriti peringkat umur lah yang antaranya adalah umur 31 hingga 40. Itu meliputi 41 orang, kira-kira 65% lah mengikut maksudnya majoriti adalah di kalangan umur berkenaan. Okey, yang ini adalah dia punya dasar pendidikan. Ini kalau tengok majoriti adalah di kalangan yang berpendidikan SPM. Okey, untuk yang kemahiran komputer yang kita tengok dari sini adalah di segi dia punya merangkumi majoriti tahu juga untuk penggunaan komputer.
di samping yang lain tu ada sikit sajalah yang kurang berkemahiran dalam komputer. Okey, ini ada soalan maksudnya dari segi kesediaan terhadap konsep blend learning. Contoh soalan dia adalah seperti adakah anda tahu? Maksudnya merangkumi antara 47%, maksudnya 47 orang, maksud dia adalah meliputi 74% daripada kita punya analisis. Okey. Contoh soalan kedua adalah seperti dari kesediaan terhadap konsep, maksudnya meliputi 47 orang daripada maksudnya 74% tadi. Okey, dari segi pengetahuan, dari ini kita tengok adalah contoh soalan seperti saya mempunyai komputer peribadi untuk belajar secara alam maya meliputi 84%, so dia adalah meliputi dia punya penuh. Untuk perbandingan data B dengan C, kita terdapat kat sini adalah seperti menunjukkan majoriti adalah secara bersemuka dan dia orang memerlukan dia orang bersetuju secara bersemuka dan secara praktikal untuk alam maya. Untuk maksudnya dia orang bersetuju untuk kita teruskan dengan konsep blend learning. Okey, main finding daripada kita punya verification tu ada terdapat di kajian blend learning ini jelas membuktikan bahawa umur juga adalah peranan penting dalam kesediaan seseorang untuk belajar. Maksudnya tadi adalah umur dia antara 31 hingga 40 tahun. Lebih gemar maksudnya dari penggunaan untuk teknologi yang lebih peningkatan ikut seirak dengan kita punya peningkatan teknologi moden. Juga untuk kajian ini mendapati majoriti responden adalah memilih secara bersemuka dan praktikal secara alam maya. Maksudnya kita punya majoriti adalah bersetuju kita meneruskan secara blend learning untuk peningkatan dalam pembelajaran dan pengajaran. Terdapat kengkangan juga untuk masalah yang dia orang hadapi seperti capaian internet yang tidak memberansangkan boleh menyebabkan kekurangan untuk dia orang menggunakan aplikasi blend learning. Okey, strategi untuk kita tengok untuk perubahan dalam untuk meningkatkan dalam penggunaan blend learning. Saya dari segi satu, interaksi seperti yang di dalam kelas, dia ada perlu ada seperti manual, panduan pengajar, interaksi menggunakan pelbagai media. Melalui virtual learning environment, yang ini seperti kan dalam penggunaan virtual library untuk pembelajaran alam maya bagi meningkatkan pengetahuan untuk dari segi penggunaan mengikuti pembelajaran. Okey, ini menunjukkan adalah interaksi secara bersemuka dan juga interaksi secara multimedia yang boleh membimbingkan pelatih dalam membantu mereka berdikari. Di luar kelas seperti dalam perbincangan, kita boleh menggunakan chat, menggunakan dia punya video untuk pengajaran secara talian. Model blend learning ini adalah seperti yang dikatakan oleh Zhao Yang pada tahun 2011, kita telah pun mengukakan tentang model untuk cara blend learning, di mana dia adalah sebagai satu kaedah untuk kita berinteraksi moden yang mengandungi 3 ciri, iaitu membantu meningkatkan kesan pengajaran menerusi penyediaan sumber interaksi yang optimal untuk memenuhi keperluan pelajar. Dia juga memenuhi di kawasan perkhidmatan yang diluaskan walaupun uh, pelatih atau pengajar berkenaan berada di luar lokasi, kerana ia boleh menjadikan satu aktiviti untuk interas dalam di rumah atau di luar. Okey, untuk kursus yang sedia ada, sekarang ni kita menggunakan sistem virtual learning environment. So ini membolehkan perubahan dari segi persekitaran, dari segi untuk pesakit, pesakit, minta maaf, sorry. Dia punya ni untuk lebih berinteraksi dalam macam dia tak ketinggalan lah untuk terus mengikuti dia punya pembelajaran. Untuk salah satu untuk pertukaran secara interaksi. Ini apa yang
tajuk, 3 yang terdapat. Okey, penerimaan yang terkini, model yang dibangunkan sebelum ni contoh seperti apa nama ni yang oleh berdasarkan model penerimaan teknologi yang terdahulu dibinakan berdasarkan kesamaan pemberi ubah yang terdapat pada model-model dahulu. Okay, efek kalau kita buat perubahan melalui konsep blend learning ini dari segi penguasaan teknologi maklumat, so ia boleh meningkatkan kompetisi, maksudnya boleh meningkatkan lagi dia punya dari segi untuk pencapaian akademik yang lebih baik dengan penggunaan secara alam maya dan juga secara interaksi bersemuka. Dari segi pembelajaran, dia boleh, kalau kita memperkenalkan macam blend learning ini boleh berinteraksi di mana-mana walaupun keadaan pesakit, keadaan pelatih atau pengajar berkenaan tidak memuaskan, so boleh berinteraksi juga secara baik. Selain itu, dasar KKM sekarang mengamalkan dasar dengan prinsip teknologi di kalangan penjawat awam untuk meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran dalam IT. So, sebagai dia punya kesimpulan, mempresentasikan blend learning ini sebagai keuntungan yang jelas bagi mencipta pengalaman yang memberi pengajaran yang tepat pada masa dan waktu yang tepat untuk setiap individu. So ini adalah untuk dia punya benar-benar sebagai universal dengan global membawa kelompok bersama-sama melintas budaya dan zon waktu untuk meningkatkan pengetahuan dan dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, itu saja daripada saya. Minta maaf tadi ada tersasul sikit dari segi presentasi. Okey. Terima kasih ya Puan daripada RKKM Tawau atas perbentangan dari segi pertamanya dari segi blended learning untuk mencapai prestasi akademik, dan saya kira ini adalah satu pendekatan. Okey, boleh dengar Puan? Boleh. Okey. Dan kalau ikutkan secara overall saya tengok ada terdapatnya framework dari segi flow dan juga ada terdapat elemen-elemen yang kita telah pun bincangkan daripada semalam sehingga hari ini. Okey, apa yang menariknya dekat sini mungkin pendigitalan teknologi, dan ini adalah satu screening kepada student PSL ya. Kalau ikutkan dekat Tawau, dia latihan formalnya adalah PSL, dan kalau kita tengokkan background adalah secara konvensional, dan student calon telah pun expose kepada tempat kerja dan pendigitalan teknologi ataupun sangat cepat menyebabkan dari pelbagai program, dan kita nak lihat dari segi dia faham ke tidak, dan apakah kata action yang kita boleh buat untuk meningkatkan satu prestasi pelatih yang pada tahap yang terbaik. So saya kira saya nampak flow dia, cuma untuk teknikal dan juga konten saya serahkan kepada facilitator. Okay. Kita silakan Encik Mek dan juga Dr. Halimah. Terima kasih Puan Nuraini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari untuk RKKM Tawau. Okay, so this project is towards kepada IR 4.0 lah ni. Ya. Okay. Tapi overall daripada presentation ni more than half an hour, I didn't see any QA dekat sana. Saya tidak nampak pendekatan project quality assurance di dalam project buat. Tetapi yang saya nampak adalah separuh research. Nak jadi research bukan research. Nak kata QA memang dia out. Jadi walaupun elemen-elemen seperti penggunaan tools tu memang ada, tetapi dia tak sesuai langsung. Jadi pertama, macam mana kita repair projek ni? Projek ni bagus. Secara intipatinya projek ni bagus, tetapi how to align dia, ini consider sangat-sangat major punya correction ni. Seolah nak buat projek baru lagi lepas ni.
Okay, soalan pertama saya, adakah blended learning ini sudah 100% dilaksanakan di LKKM Tawau? Belum. Sudah ada buat kan? Sudah 100% dibuat dilaksanakan ke belum? sudah secara menggunakan Google Form Alamaya tu sudah cik. Exam 100%. kita ya menggunakan 95 lebih kurang 95%. Okay, okay, 95% Ada tidak dilaksanakan di Tawau, blended learning. It mean no more conventional, purely conventional. Tidak ada lagi. masih ada combination. Maksudnya kombinasi dia ada masih untuk yang bersemuka kan kita masih ada pakai tu pada juga kalau macam ada sick leave ada dia orang akan menggunakan secara online. Okay, Itu mengapa saya yang tanya kelas soalan gantian, ini? maksudnya kelas gantian. Mengapa saya tanya soalan ini? Sebab saya tengok yang Puan buat ni pasal blended learning. So Ya, betul. apabila dia sudah dilaksanakan 100% dekat KKM Tawau, yang sepatutnya Puan study adalah apa masalah kepada blended learning tu. Itu pertama. Okay. Apa isu yang berlaku kepada blended learning dan sekiranya ada isu. Okey, contoh tahap pengetahuan student ni tak baik tentang blended learning. Contoh, that is the issue. Mengapa isu timbul? What is the problem behind that issue ataupun underneath problem dia? Okey. Jadi apa kesan dia kepada pelatih? Apa kesan dia kepada pelatih? Apabila kita meletakkan kesan kepada pelatih, di sanalah elemen QA itu ada. Sama ada kesan dia dari segi pencapaian akademik dia macam mana. Selalu pengukuran kita adalah dari segi pencapaian akademik, dari segi kompetensi praktikal dia. Ini adalah pengukuran yang ada di dalam NIA, National Indicator Approach, untuk kita punya kejadian pelatih. Jadi saya langsung tidak nampak bagaimana hubung kait blended learning ini dengan pencapaian pelatih baik dari segi akademik ataupun kompetensi praktikal sepanjang pembentangan ini. Okey. Kemudian selain daripada itu, banyak elemen-elemen ataupun tool QA disalahpakaikan di dalam projek Puan. Kesilapan dia sangat banyak. Okey, dekat sini. Okey. Pertama, apabila kita menyenaraikan masalah untuk QA, hanya fokus kepada satu isu saja, blended learning. Kalau kita melihat ahli kumpulan Puan yang ramai itu, saya tidak percaya semua ahli itu masa brainstorm cakap semua pasal blended learning. Ada masalah lainkah dekat LKKM Tawau? Saya pasti ada masalah lain. Jadi senaraikan masalah asal itu bukan sahaja berkaitan dengan blended learning, tetapi multiple problem yang berada di dalam itu. Itu sepatutnya peringkat awal apabila kita buat projek. Itu list down all the problems, yang ada dekat itu. Baru kita prioritisekan dia menggunakan smart criteria. Baru kita pilih. Dalam smart criteria itu tadi, bila kita define, spesifik itu semua kan. Jadi kita definition kriteria kepada setiap elemen di dalam smart itu adalah tidak tepat. Adalah tidak tepat. Puan balik pergi smart kriteria. Balik pergi smart kriteria. Pergi smart kriteria di atas. Smart kriteria. Sementara Puan cari itu, di samping itu, yang ini tadi kan, tengok 3 masalah ni, how you prioritize the problem, semua berkenaan dengan blended learning. Only one. Ya, cuma satu isu saja di sini, blended learning. Semua berkaitan dengan blended learning. Ya, tak ada isu lain kah yang ditawau tu. Itu yang saya soalkan tadi. Sepatutnya di sini apabila kita menggunakan smart kriteria, dia ada multiple issue ataupun multiple problem. Apabila kita fokus kepada blended learning, yang pertama tu tahap kesediaan pengetahuan kemahiran itu adalah di bawah blended learning. Betul? Jadi dia tidak menunjukkan projection of the actual problem yang berlaku di Tawau.
Seolah-olah di Tawau ini hanya blended learning saja masalah dia. Faham? So yang ini perlu start balik lagi, buat brainstorm apa masalah sebenar. Dan satu lagi, define smart criteria tu. Next slide. Okay, next slide. Lagi. Ini. Seriousness tu semua tu tadi. Tengok. Ni kan? Pengetahuan blended learning without any proof yang menyokong how serious masalah blended learning tu. Okay. Dari segi pengukuran, sebab apabila kita menggunakan smart kriteria, sebenarnya kita bercakap tentang bagaimana masalah itu, apa masalah dia, boleh tak masalah itu diukur, sesuai tak masalah itu dibuat studi untuk perbaiki kita punya organisasi, boleh tak kita selesaikan masalah itu, dan masa time frame yang kita tetapkan untuk penyelesaian masalah. Itu maksudnya smart kriteria. Tapi dalam remedial ini, Puan sudah menyenaraikan strategi-strategi yang berkemungkinan untuk penambahbaikan. Jadi, dari segi penggunaan konsep smart kriteria, memang dia tidak tepat. Okey. Kemudian dari segi 5W1H pun sama juga, penggunaan 5W1H. Okey. Elemen-elemen yang ada di dalam 5W1H pun dia tidak menepati penggunaan 5W1H. Okay. Kemudian problem statement. I didn't see any statement berkaitan dengan problem. Sebab di dalam problem statement, there is 4 main element. Saya ulang balik. Pertama, what is the problem? Apabila kita tanya apa masalah, mesti ada degree of the problem. Apa masalah tu, kecilnya masalah tu. Apa faktor perubahan kepada masalah? Apa implikasinya sekiranya masalah tu tak diselesaikan? Apa objek M kita punya study? Okay. Kemudian dari segi objektif, dari segi objektif projek memang out terus. Objektif spesifik memang out terus. In QA, kita tidak mengkaji tentang demografi. Kita tak study tentang demografi. Okey. Sebenarnya di dalam QA, apa yang kita perlu kaji dalam objektif spesifik ada 3 part saja. Pertama, pre-remedial. Apa masalah yang ada, puncak masalah. Nombor 2, remedial. Apa plan penambahbaikan dan pelaksanaan plan penambahbaikan. Yang 3 adalah post-remedial. Apakah kesan kepada penambahbaikan. This is what we call TDSA circle di dalam QA. Mempunyai 3 elemen, 3 circle. Pre-remedial, remedial, and post-remedial. Saya tidak nampak dan protection di dalam F1. Kemudian POC dan MOGC adalah penyusunnya adalah celaru, terus out. POC adalah merujuk isa process of care. Bagaimana blended learning itu dilaksanakan. Okey, daripada mula sampai kepada akhir. Kemudian penggunaan simbol-simbol di dalam POC itu adalah tidak tepat juga. Simbol dia bulat adalah mula, segi 4 adalah step, diamond adalah memerlukan keputusan ataupun tidak, tindakan. Okey. Kemudian apabila saya pergi kepada MOGC, tidak ada step yang di dalam POC diletakkan dalam MOGC. Maksudnya MOGC itu adalah merujuk kepada critical step yang kita fikirkan mendatangkan masalah yang kita nak kaji yang berlaku di dalam POC. That is the definition of MOGC, as critical step masalah yang ada di dalam POC. Kemudian bila saya tengok strategy of change, okey, sampai strategy of change. Apabila kita menggariskan strategy of change, sebenarnya kita adapt daripada MOGC letakkan dalam strategy of change. Step mana yang kita nak ubah tu. Itu maksudnya strategy of change. Jadi, kemudian dari segi indikator, standard, okay, saya tidak nampak. Okay, saya tidak nampak the quality elemen di dalam itu. Jadi saya minta maaf kepada kumpulan daripada Tawau, tapi you ada satu courage dan effort yang sangat bagus. Okay, kemungkinan di sini ini biasalah. Kemungkinan kumpulan Puan ada kesalahpahaman sedikit berkenaan dengan research, okay, kemudian audit dengan QA. Yang ini adalah biasa berlaku. Okay, jadi anyway, tahniah untuk kumpulan Tawau.
projek uni bagus. Okey, tapi kita kena start daripada awal semula sebab projek Puan tak ada data yang berkaitan dengan quality langsung. So, thank you. Okey, Dr. Okay. Haiman. Yeah, sama. Terima I kasih. have, yeah, Puan tanya, as I said, as what Cik Maxine cakap, itu Puan ada satu courage yang boleh melakukan sesuatu, you still want to try, but the effort that you put in itu tidak menepati as what is going on here sebab everything is bercelaru dekat sini, tidak ada linkage. What I feel, saya rasa research yang ada tu, you convert kepada QA ke apa. I'm Yeah. sorry if Yeah. maybe there's a research done but you're trying to convert because the flow yang saya nampak strategies tu, you ada change, strategies for change tu dia ada blended learning siap ada, lepas tu dengan model TAM dengan UTAU, that is actually model, whereby here we don't use this kind of things, and then dalam objective tu very clear, nampak bagai research sebab objektif first one tentang kemahiran, kemudian kekangan, lepas tu ada berkait dengan hubung kait. We don't have anything related dengan hubung kait dalam QA here, because if you have hubung kait then you'll use inferential statistic di mana dia tidak sesuai. Just kadar frekuensi, mode, median dengan peratus is memadai untuk QA. Kemudian yang Puan beritahu tentang blended learning tu is already inside this topic sebab actually dia lebih kepada peningkatan penggunaan teknologi maybe. Yeah. Penggunaan peningkatan sebab Puan rasa kalangan pelatih ni mereka tidak mahir dalam teknologi. So the blended learning is already, you already put what you want to do is already inside the title. So the title is already a fail down there. Kemudian dari segi terma yang Puan explain tentang kesediaan, pengetahuan, kemahiran, tidak ada berkait dengan tajuk. And at the same time, Puan juga ada tulis tentang soal selidik itu adalah berkaitan dengan pengetahuan dan juga kekangan. So it is all different. I feel it is a research competence. Yeah. Sorry. Okay. Anyway, saya ucapkan tanya kepada tim Puan, tapi you have to do all over again. Never mind. It's a good process of learning. Yeah. Thank you. Terima kasih juga kepada semua RKKM Tower dan juga facilitator. It's a platform untuk pembelajaran. Okay. Kita akan tahu kalau proses tu memang sakit lah. Selalu kita akan patah balik dan reverse dan bukan kata secara forward. Proses tu dia memerlukan backward, reverse dan sebagainya. So itu adalah proses. So saya rasa kita ada 4 lagi kata pending ataupun yang outstanding presentation. Kangar, Georgetown, Bertam dan Kuala Pilah. Mungkin saya dapatkan konsensus daripada semua, termasuklah terutamanya Fesi penat Fesi nak memikir ni. So sama ada kita nak proceed another one and then the last 3 kita will continue afternoon. Ke macam mana? How? Max. Okay, Cik Max, satu lagi Kangar, break and then continue dalam 2 suku ataupun 2.5 for another 3 presentation. Boleh? Kita proceed satu sebelum kita break. Okay, dipersilakan daripada RKKM Kangar. Okay, Tawau mungkin dia kena stop presenting for opportunity to Kangar for presentation, next presentation. Okay, thank you. Okay, Puan, sedap. Ya. Okay, kita proceed satu dulu. Ya. Okay, lepas tu petang nanti saya mohon habiskan dalam pukul 3 lah. Bukan 3, okay. 3. Maknanya kita proceed in satu and then the outstanding 3 kita continue by 2. By 2. Boleh? By 2, Sabtu. Sebab saya kena masuk kelas pukul 3. Oh, sorry. Okay. Okay, mohon juga kepada kata outstanding yang 3 lagi supaya proceed masa tu kena betul-betul disiplin timing. Okay, dipersilakan Kangan.
Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Boleh dengar ke Puan? Okay, salam sejahtera diucapkan kepada Puan Noraini, Encik Max dan juga Dr. Hema. So kami daripada ILKKM Kanga akan melakukan pembentangan berkenaan dengan projek QA kami. Dia macam mirror lah Puan. Dia Mira, buat macam overlap. mana dah? Okey dah. Okey. Okey, proceed Puan. Okay, Puan. Okay, so berkenaan dengan projek kami dari Kanga, so tajuk adalah untuk meningkatkan penggunaan virtual library dalam kalangan staf dan pelatih di ILKKM Kanga. Latar belakang, yang merangkumi tajuk, so tajuk yang tadi adalah meningkatkan penggunaan virtual library. So penasihat kita ada timbalan pengarah akademik kita iaitu Puan Zarina binti Ali, pengurusi iaitu KPNK kita Puan Juraidah binti Aladin, dan juga ahli-ahli lah yang mana terdiri daripada pengajar dan staf-staf pentadbiran dan juga kita punya pustakawan. Okey, so yang pertama adalah pemilihan peluang lah untuk kita melakukan penambahbaikan kepada ILKKM Kanga. Yang kita lihat di sini adalah kita melihat kepada penggunaan virtual library di mana ia merupakan, kalau kita lihat ia merupakan salah satu daripada KPI pengarah lah yang perlu dicapai sekurang-kurangnya mencapai sasaran satu hit ataupun satu orang kata akses lah ke virtual library bagi satu individu. So di sini kita ada graf lah yang di mana kita bermula daripada Januari hingga Jun lah. Kalau kita lihat di sini kita ambil tempoh dalam 6 bulan. Kita lihat Januari jumlah hit ataupun bilangan sesi seseorang individu iaitu ia merangkumi staf, pelatih dan juga staf dan pelatih di ILKKM Kanga. Kita lihat di sini pada Januari adalah berjumlah 159 dan didapati ia menurun sehingga kita dapati pada Mei hanya 5 hits dan Jun 18. So apabila kita lihat penggunaan untuk tempoh 6 bulan daripada Januari sehingga Jun 2023, kita jumlahkan dia, kita totalkan dia adalah sebanyak 272 sesi ataupun 272 hit. Iaitu bersamaan dengan 67 jam di mana purata penggunaan yang kita ambil untuk setiap bulan adalah sebanyak 45 sesi lah, iaitu bersamaan 11 jam ataupun peratusan adalah 15.52%. Okey, ini adalah kita punya problem analysis lah yang kita jalankan, actually kita jalankan pada Januari 2023 sorry. Kita menggunakan SMART lah. Okey, di sini kita ada 5 masalah lah. Yang pertama kalau kita lihat mengurangkan penyalahgunaan fire extinguisher di mana jumlah skor berdasarkan daripada SMART 32. Di mana masalah kedua yang kita kena pasti di ILKKM Kanga adalah kekurangan pemandu di jabatan yang jumlah skor adalah 60. Yang ketiga kita kena pasti adalah mengelakkan kesesakan di kafeteria semasa pelatih mengambil makanan. Jumlah skor adalah 94. Keempat adalah mengurangkan kerosakan pintu di asrama. Jumlah skor adalah 128. Yang kelima adalah meningkatkan penggunaan virtual library di kalangan pelatih dan juga staf di ILKKM Kanga, iaitu jumlah skor adalah sebanyak 135. So daripada analisis berdasarkan SMART ini kita mengambil kira yang kelima lah untuk kita jadikan sebagai projek kualiti college kita ataupun kita memerlukan penambahbaikan lah di mana kita ingin meningkatkan penggunaan virtual library di kalangan pelatih dan juga staf di ILKKM Kanga dengan jumlah skor sebanyak 135, di mana yang ini kita mengambil kira persetujuan daripada kesemua ahli tim QA kita lah, iaitu sebanyak 9 orang dan skor yang didapati adalah paling tinggi lah 135. Okey, yang ini adalah mengikut seriousness, measurable, achievable, relevant dan juga time bound ataupun
timeliness. So seriousness ni kita lihat data penggunaan virtual library adalah menunjukkan penggunaan yang semakin menurun dengan jumlah penggunaan untuk tempoh daripada Januari sehingga Jun 2023 adalah sebanyak 272 sesi ataupun 67 jam lah. So secara mean ataupun average warga ILKKM Kanga dia menggunakan virtual library sebanyak 45 sesi ataupun yang kita kenali sebagai HIT tadi bersamaan dengan 11 jam untuk setiap bulan. Yang ini kita kaji untuk tempoh 6 bulan pertama Januari hingga Jun. Peratusan adalah sebanyak 15.52%, di mana kalau kita lihat graf sebelum tadi dia adalah menunjukkan penurunan. Okey, ini menyebabkan salah satunya adalah KPI pengarah kita tidak tercapai lah, di mana kita mencapai target kita adalah satu hit per satu individu, dan juga mungkin pelatih-pelatih kita ataupun staff di ILKKM Kanga tidak mendapat sumber rujukan terkini. Yang kedua adalah measurable, how we measure the outcome lah, ataupun kita nak tengok macam mana penambahbaikan adalah menggunakan data yang telah diperolehi daripada VLDS portal melalui laporan figure and data lah setiap bulan. VLDS ni adalah Virtual Library Discovery Service. Seterusnya adalah achievable. Okey, achievable macam mana lah kita nak achieve kita punya penambahbaikan ni. Kita melihat kepada indikator utama ukuran adalah kita melihat kepada jumlah hit ataupun jumlah sesi yang ditingkatkan sehingga kalau boleh hingga mencapai lebih daripada 80% staff dan pelatih yang boleh menggunakan aplikasi virtual library lah di ILKKM kita sendiri. Seterusnya adalah relevant atau relevant, iaitu kita melihat kepada jumlah hit yang disasarkan adalah sebanyak 203 sesi. So kurang-kurangnya semua staff ataupun pelatih mencapai sasaran 2030 jam penggunaan virtual library. Seterusnya, sorry ini typing error lah. Time dia adalah tempoh kajian ataupun tinjauan. Kita dah bermula pada Januari 2023 dan pelaksanaan penambahbaikan dianggarkan ataupun masih dalam progression sehingga kita jangka sehingga September 2023. Okey, ini adalah analisis berdasarkan 5W1H di mana we have what. What di sini kurang penggunaan virtual library lah dalam kalangan pelatih dan staff di ILKKM Kanga. Why? Kenapa? Adalah kerana dia merupakan salah satu daripada indikator untuk KPI pengarah kita, dan juga kenapa kita lakukan ni adalah sebagai sumber rujukan terkini yang memberi benefit ataupun faedah lah kepada kita punya pelatih dan juga staff-staff kita, di mana adalah di ILKKM Kanga. Tempoh adalah Januari dan sehingga September 2023. Who adalah pelatih dan juga staff ILKKM Kanga. Macam mana, how we currently do a promotion lah, promosi ataupun penghargaan lah untuk staff dan juga pelatih. Okay, di sini kita ada problem analysis chart menerusi menggunakan bubble analysis. So apabila di sini kita lihat di tengah adalah hit ataupun sasaran kita lah untuk virtual library ni, dia tidak mencapai sasaran. Pertama adalah kerana mungkin tiada pempengaruh ataupun tiada ikon. Yang kedua adalah kurang dorongan, iaitu mungkin disebabkan oleh sibuk urusan kerja hakiki ataupun tiada penghargaan. Yang ketiga mungkin kurang mahir dalam ICT seperti lupa kata laluan, anda juga mengalami masalah ketika nak akses ke dalam virtual library. Seterusnya kita ada kurang promosi, di mana mungkin kita tiada info ataupun tiada hebahan lah berkenaan dengan virtual library yang kita berikan kepada pelatih ataupun staff kita. Seterusnya adalah kurang minat ataupun mungkin disebabkan oleh sikap malas individu itu sendiri untuk melayari ataupun mengakses laman virtual library. Okay, ini adalah kita ada 3 kajian lampau di sini, iaitu daripada Azwana et al. 2020. So di sini dia menyatakan bahawa digital library memainkan peranan penting sebagai penyedia sumber maklumat secara atas talian bagi meneruskan aktiviti pembelajaran dan penyelidikan yang dijalankan secara maya.
Seterusnya kita ada Henny Sulastani et al. 2022 adalah berkenaan dengan virtual library ini adalah kewujudan aplikasi perpustakaan digital dan latihan penggunaan aplikasi tersebut memberi kemudahan serta informasi berkenaan buku yang diperlukan oleh pelajar serta ia memudahkan proses pencarian tanpa peminjaman dan pengembalian buku. Seterusnya kita ada daripada Syed Najihidin et al. 2022 menyatakan bahawa digital library ini juga boleh dijadikan sumber rujukan berkaitan dengan pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Kajian ini dilakukan daripada Fakulti Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah yang dikenali sebagai Al-Maktabah Al-Waqfiyah. Okey, ni kita ada 3 kajian lampau di sini. Terusnya adalah pernyataan masalah. Kita ada 3 pernyataan masalah di sini. Pertama kita lihat adalah berdasarkan pada data BLDS kita yang kita perolehi daripada virtual library itu sendirilah daripada Januari dan Jun menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Penggunaan terendah dicatatkan pada bulan 5 iaitu sebanyak 5 hit saja ataupun 5 akses saja ke dalam virtual library. Seterusnya kita lihat adalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan virtual library dalam kalangan pelatih seperti pelatih tidak mahir untuk akses ke dalam virtual library sebanyak 67%, menggunakan pelatih lebih gemar menggunakan sumber rujukan-rujukan lain iaitu sebanyak 80.2%, juga tidak mahir dalam kemahiran IT ataupun ICT 48.7%, dan mengalami gangguan internet 70.6%. Yang ketiga adalah kemerosotan penggunaan virtual library menyebabkan mungkin kerugian kepada dana kerajaan, pembaziran sumber dan boleh mempengaruhi juga performa akademik pelatih. Seterusnya kita ada objektif di sini. Kita ada objektif umum yang mana kita ingin meningkatkan penggunaan virtual library untuk mencapai sasaran bulanan virtual library iaitu melebihi 80% hit per individu. Objektif spesifik di mana kita nak mencadangkan dan mengimplementasi langkah penambahbaikan dan juga kita untuk menilai keberkesanan langkah penambahbaikan. Okay, di sini kita ada definisi operasi meningkatkan penggunaan iaitu kita melihat daripada segi capaian hit ataupun akses virtual library yang kita perolehi daripada virtual library discovery service. Seterusnya kita ada virtual library itu sendirilah. Virtual library adalah kita katakan sistem perpustakaan digital yang dibangunkan oleh Perpustakaan IPKKM iaitu Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya kita ada pelatih iaitu pelatih kita adalah pelatih diploma kejurawatan program peralihan. Di Kanga kita hanya ada sekarang kita ada 2 kumpulan yang sedang menjalani latihan selama 1 tahun. Kita staff adalah staff yang bekerja di ILKKM Kanga, terdiri daripada kumpulan PMP dan juga kumpulan pelaksana. Dan ILKKM Kanga itu sendirilah adalah institut latihan yang terletak di Kanga. Okey, pengurusan utama penambahbaikan. Okey, ini macam method lah, macam mana how we do penambahbaikan. Pertama, hari itu kita telah melaksanakan Hari Virtual Library pada 16 Ogos 2023. Dan juga kita sekarang telah mengadakan pengumuman melalui sistem siaraya pada setiap hari Selasa dan Khamis bermula pada jam 2.30 petang, yang mana kita buat announcement menerusi kita punya sistem siaraya untuk semua staff dan juga semua pelatih melayari virtual library pada hari Selasa dan Khamis bermula jam 2.30 petang sehingga 3 petang. Kita mengambil minimum masa selama 10 minit untuk semua melayari virtual library. Dan juga kita mempunyai kumpulan WhatsApp Blast pada setiap Rabu untuk kita bagi remind untuk setiap staff ataupun pelajar melayari virtual library. Juga kita telah mengadakan quiz virtual library dan penyampaian hadiah. Dan juga kita menggunakan teknologi seperti melalui TikTok, Facebook dan Instagram, iaitu kita menggunakan hashtag VLeapTime, hashtag IKKM Kanga melalui platform media sosial. Okay, di sini kita adalah yang telah kita jalankan untuk penambahbaikan, di mana kita lihat pelatih-pelatih dan juga staff-staff di ILKKM Kanga telah menggunakan orang kata hashtag VLeapTime ni yang kita telah
mulakan. Okay, ini adalah contoh-contoh gambar pelatih dan juga staff. Okay, ini adalah sebab tu kita melancarkan hari virtual library lah dan juga quiz berkenaan dengan virtual library service. So ini adalah juga staff dan juga pelatih kita. Okay, ini adalah penambahbaikan juga iaitu WhatsApp Blast yang mana kita ada grup lah. Ini adalah grup pelatih kita kumpulan Julai 2023 dan ini adalah grup kita punya staff kita lah, keseluruhan staff termasuk PNP dan juga kumpulan pelaksana di mana kita ada reminder ataupun peringatan pada setiap hari Rabu. Okey, ini adalah kita ada standard dan juga indikator di mana standard kita menetapkan di sini pelatih dan staf melayari virtual library sekurang-kurangnya sekali 10 minit, selama 10 minit. Dan juga standard yang kedua adalah kita tetapkan ia sebagai menjadi KPI, salah satu KPI pengarah. Dan indikator kita letakkan di sini adalah melebihi 80% hits berjaya dicapai setiap bulan. Okey, ini adalah gathering the information, proses pengumpulan maklumat. Pertama kita ada, kita letakkan di sini reka bentuk kajian, lokasi kajian dan populasi. So lokasi kajian adalah secara cross sectional, berada lokasi di IKKM Kanga. Populasi kita mengambil kira semua pelatih dan juga staf di IKKM Kanga adalah sebanyak 296. Saiz sampel pelatih adalah seramai 254, staf 42 orang dan teknik persampelan yang kita guna adalah simple random sampling. Jangka masa adalah kita targetlah Januari sehingga September 2023. Instrumen kita ada soalan kaji selidik, close ended yang ini adalah kita telah jalankan iaitu kita nak mengenal pastilah faktor-faktor kurangnya penggunaan virtual library lah. Yang ini kita jalankan di kalangan pelatih. Okey, yang kelima kita ada kriteria inklusi dan juga eksklusi. Inclusion kriteria adalah semua staf dan pelatih. Manakala exclusion kriteria adalah staf yang sedang bercuti, staf yang sedang bercuti belajar ataupun pelatih yang sedang menangguhkan latihan. Okey, di sini kita ada sedikit, kita hanya dapat data untuk Julai dulu. Julai kita lihat terdapat peningkatan lah, sebanyak 88. Kita lihat kalau Jun sebelumnya adalah sebanyak 18 dan dia telah meningkat kepada 88 penggunaan lah pada bulan Julai. Okey, yang bulan 8 belum lagi keluar lah. Just keluar awal bulan September. So the project is in progression and then we do the methodology, intervention dan implementasi untuk penambahbaikan untuk meningkatkan penggunaan virtual library. Okay, ini adalah Gantt chart lah. Okay, Gantt chart yang mana kita letakkan Januari sehingga September. So pada Januari kita menubuhkan komiti kita projek QA yang terdiri daripada 9 ahli dan juga Timbalan Pengarah Akademik dan KPNK. Dan kita brainstorming and problem selection, penyataan masalah tadi. Dan daripada Februari hingga April kita ada verification of study and problem analysis. And then May until June we start the remediation and implementation. Yang tadi yang contoh gambar dan juga keberkesanan dia iaitu peningkatan melalui data daripada BLDS yang dikeluarkan oleh BLDS. Dan seterusnya Julai kita re-evaluate the action lah, as we can see the improvement from the June until July. And we still waiting for the August and September the data analysis from the BLDS. Okay, that's all from IKKM Kanga. Thank you. Terima kasih IKKM Kanga. Okay, terima kasih juga. So saya tak membuang masa, saya terus kepada teknikal dan juga review content kepada facilitator. Dipersilakan Cik Max ataupun Dr. Emma. Okay. Terima kasih Puan Nureni. So, Assalamualaikum warahmatullahi IKKM Kanga. Tahniah Puan Zuraidah. Okay, atas pembentangan satu tajuk ISA QA. Okay, apabila saya melihat kepada tajuk ni, okay, dari segi overall project Q memang bagus. Sebab virtual library ini merupakan satu isu juga sekarang ni. Bagaimana kumpulan Puan cakap dia adalah KPI pengarah. Okay. Jadi first question saya tanya Puan, adakah Puan buat project ini sekadar untuk mencapai KPI pengarah?
Selain daripada itu adalah untuk menambah knowledge dan juga skill pelatih dan juga staff kita, dan juga ingin mendapatkan sumber-sumber rujukan terkini, Encik Max. Sebab sepanjang pembentangan ini saya tidak nampak akan kepentingan projek ini dinyatakan kepada kita punya klien, iaitu student. Okey, apa yang saya nampak, salah satu standard dia tadi adalah KPI pengarah. Okey, salah satu standard yang dinyatakan tadi adalah KPI pengarah. Okey, kemudian dia punya standard 10 minit. Kemudian dia punya standard 80%, satu hit 1%. Jadi ada kecelaruan semua berkenaan dengan standard. Tetapi di mana kedudukan klien dekat sini? Itu persoalan saya. Okey, sekiranya meningkatkan penggunaan virtual library ini memberi kesan yang positif kepada pencapaian pelatih, that is what we call a quality element. Paham? Sekarang ini memang data itu cantik. Terdapat penurunan penggunaan virtual library. Okey, berdasarkan data yang dikumpul tadi, iaitu penuh di 272 sesi. Okey, dia menurun kan? Okey, jadi 15,52% purata dia. Itu data-data yang cantik. Dia punya trend penurunan tu ada. Tetapi apa implikasi penurunan tu kepada kita punya klien? Itu yang saya cari di dalam projek Puan. Okey, jadi untuk tajuk, okey, letakkan elemen kualiti, okey, yang berhubung kait dengan klien. Klien is pelatih. Dekat sana, di samping itu, bukan Puan tak boleh letakkan KPI pengarah. KPI pengarah juga perlu dicapai. Tetapi that is a secondary element yang perlu kita capai. Because our main focus apabila kita buat QA is client oriented. Client oriented. Okay. Jadi yang itu perlu tambah baik. Kemudian apabila lihat kepada dia punya progress. Itu sekarang Puan tengah buat beberapa langkah penambahbaikan, betul? Betul. Ada senarai tadi kan, langkah penambahbaikan. Ya, betul Cik Max. Okey. Sebenarnya langkah penambahbaikan tu saya tidak nampak why Puan melakukan langkah penambahbaikan tu sedangkan Puan belum lagi membuat analisis tentang punca-punca berkemungkinan dan juga Pareto 80-20. Apabila kita nak membuat langkah penambahbaikan, dia mesti kita analyze daripada penggunaan Pareto 80-20. Di mana 20% of the problem itu yang kita selesaikan untuk langkah penambahbaikan. Jadi tiba-tiba terus ada langkah penambahbaikan tanpa memperhalusi, membuat analisis menggunakan Pareto 80-20. Because Pareto 80-20 is a very important element di dalam QA. Okey. Jadi kena reverse balik dekat sana. Di samping itu saya tidak nampak POC dan MOGC di dalam Puan punya projek. Sekali lagi saya cakap, sebab QA ni adalah kita membuat penambahbaikan kepada proses. Jadi apabila kita katakan proses, pastinya ada POC. Jadi apakah POC penggunaan virtual library sekarang? Dia punya langkah-langkah ataupun in simple terminologi kita panggil standard operating procedure. Apa standard operating procedure untuk virtual library sekarang? Perlu diletakkan di dalam projek Puan. Kemudian identify which critical step di dalam POC itu yang menyebabkan penurunan penggunaan virtual library. Maka itu diletakkan di dalam MOGC. Okay, jadi saya tidak nampak benda itu ada dekat sana. Kemudian selain daripada itu, apabila Puan menggunakan 5W1H, Puan pergi kepada 5W1H. 5W1H. Itu. Okey. Apabila kita menggunakan analisis 5W1H, kurang pengguna virtual library dalam kalangan pelatih dan staff. Sebab mula-mula tadi bila kita tengok dia punya trend, dia menunjukkan trend penurunan. Jadi masalah ini sebenarnya adalah masalah penurunan penggunaan virtual library. Bukannya sebab apabila kita meletakkan verb tu, kata kerja tu sangat penting di dalam projek QA. Trend dia menunjukkan penurunan, walaupun penurunan itu adalah merujuk kepada kurang, tetapi penggunaan verb yang sesuai adalah sangat penting untuk masalah tersebut. Kemudian why?
Puan letak KPI pengarah dan rujukan terkini. Sebab itu saya tanya, adakah Puan nak mencapai KPI pengarah? Sebab sebenarnya why itu adalah merujuk kenapa penurunan itu berlaku. Kenapa penurunan pengguna virtual library itu berlaku? Itulah sepatutnya dijawab pada why. Okey, kemudian when? Januari hingga September. Januari hingga September saja dia menurun. Ataupun setiap masa. Okey, jadi di sini bila dia berlaku, okey, dalam pelaksanaan virtual library. Okey, virtual library itu bukan hanya dilakukan Januari sampai September saja. Sebelum Januari September 23 pun ada virtual library dibuatkan. Selepas ini pun akan ada. So setiap kali penggunaan virtual library itu. Okey, who ni? Okey, tadi di masalah. How ni pula? Promosi dan penghargaan. Sebenarnya bila kita tanya how, bagaimana? Sebenarnya kita bertanya bagaimana masalah itu berlaku. How the problem arise. Bukannya bagaimana kita nak menyelesaikan masalah. Yang Puan saya nampak dekat sini, how yang Puan letak adalah untuk menyelesaikan masalah tanpa memurnikan tentang faktor-faktor penyumbang. Okey. Kemudian dari smart kriteria pun yang Puan define satu persatu tu pun ada juga kelemahan dekat sana. Okey, ada kelemahan dekat sana. Literature review, okey, literature review overall okey tapi tidak mencukupi lagi. Okey. So, jadi impact dia. Apabila saya pergi kepada problem statement tadi, dia punya masalah, pergi pada problem statement. Problem statement. Dia punya problem ini dia bercampur aduk tau. Nampak? Problem statement. Data ISA VLDS Januari hingga Jun menunjukkan signifikasi penggunaan terendah adalah 15 hit. Mengapa Puan tidak menggunakan data asal tadi iaitu penurunan? Dia punya trend tu. Sepatutnya trend itu diguna pakai. Di dalam menunjukkan the degree of problem. Tetapi mengapa tiba-tiba Puan pergi kepada hit padahal mula-mula tadi menggunakan persen. Jadi konsistensi di dalam penggunaan data bagi projek Puan adalah tidak konsisten. Apabila kita nak membuat satu projek yang baik, penggunaan data itu mesti konsisten. Kalau kita nak pakai peratus saja. Kalau kita nak pakai hit saja. Kalau kita nak pakai frekuensi saja. Baru dia punya storytelling dalam kita punya projek itu nampak dia cantik. Jadi orang faham. Okey, jadi di sini perlu tambah baik. Kemudian implikasi dia, kemerosotan penggunaan virtual library menyebabkan kerugian dana kerajaan. Sekali lagi saya cakap dengan Puan, kita bukan nak mengubah dunia. Okey, terlalu sukar akan Puan mendapat kos berapa kerugian dana kerajaan. Sesuatu yang Puan tak boleh buktikan. Okey, kemudian pembaziran sumber. Sesuatu yang sangat subjektif. Okey. Kemudian datang lagi satu mempengaruhi performa akademik pelatih. Ini yang saya mahu sebenarnya. Bagaimana penurunan pengguna virtual library ini mempengaruhi performa akademik pelatih? Di sana sebenarnya yang Puan perlu murnikan balik. Relatekan penurunan penggunaan virtual library ini dengan performa pelatih. Okay. Kemudian di sini Puan boleh menambah satu lagi implikasi yang Puan concern daripada awal iaitu KPI pengarah. KPI pengarah itu tidak tercapai. Di sana. Okay. Kemudian aim of study saya tidak ada nampak dekat sini. Pergi kepada indikator dan standard. Indikator dan standard. Tengok standard, pelatih dan staf melayari virtual library sekali selama 10 minit. Indikator 80%. Okey. Di sini standard dan indikator, Puan perlu faham apa maksud standard dan indikator. Standard adalah penetapan satu nilai yang menunjukkan kita punya perkhidmatan ataupun proses itu adalah berkualiti. That is standard. Satu penetapan nilai. Nilai itu sama ada dalam bentuk peratusan, dalam bentuk masa, dalam bentuk hari, dalam bentuk minit. Itu adalah nilai. Indikator adalah definition kepada standard. Apabila kita membuat pengukuran pencapaian standard, maka indikator dia adalah berapa contoh. Berapa orang menggunakan berapa orang staff dekat AKM. Contohnya 296. Berapa orang menggunakan virtual library. Maka yang itu kita panggil sebagai bisa indikator kepada pencapaian standard.
numerator dibahagi dengan denominator. Ya macam itu sebenarnya. So jadi konsep di sini ada silap sikit. Kemudian penggunaan standard yang tidak konsisten. Kalau saya tengok projek puan ini, sekejap standard puan 80%. Sekejap standard puan satu hit 1%. Sekejap 10 minit sekali. Jadi which standard sebenarnya puan refer? Which standard sebenarnya puan refer tentang penggunaan virtual library. Jadi dia ada multiple standard yang tidak terarah ataupun fokus kepada apa yang projek puan nak capai. Okay. Kemudian satu lagi dari segi process of gathering information, iaitu cara-cara puan melakukan projek. Bagi kepada ini. Tengok kajian cross sectional okey. Okey. Populasi 296. Tetapi cara puan mengambil sampel adalah random sampling. Apabila saya mengira staf 42 orang, pelatih 254 sama dengan 296. Ini bukan random sampling. Ini proportive sampling. You includekan semua orang. Yeah, this is proportive sampling. This is one is not a random sampling. Okay. Kemudian inklusif kriteria. Semua staf dan pelatih. Eksklusif staf yang sedang cuti belajar. Okey, itu tepat. Tengok. Cara puan buat pengambilan sampel, simple random sampling dengan eksklusif kriteria dengan populasi itu dia tidak synchronize. Sebab itu cakap untuk ini pensampalan puan itu sebenarnya menggunakan proportive sampling. Okay, dan last sekali adalah Gantt chart, sama juga Gantt chart perlu ada plan and action. Okey, ada dua warna, merah dan color apa. Merah ini adalah perancangan. Okey, perancangan ini bila dibuat tandakan dengan satu warna lagi. Okey, jadi itu saja daripada saya dan saya serahkan kepada Dr. Hema. Thank you. Tapi very good Puan, teruskan projek ini tapi atur dia punya dari segi teknikal dia. Ya. Thanks Cik Maxwell, dan tanya kepada Puan Juraida, right? Sama lah, saya pun dah menulis semua perkara-perkara di sini yang berkaitan dengan first of all dengan tajuk lah. Of course kita we cannot simply write there meningkatkan penggunaan virtual library. Mungkin mungkin meningkatkan peratus penggunaan teknologi untuk meningkatkan performa student pelatih ke, something like that, where you can see some kind of element quality in the title. Kemudian I'm impressed when you said about meningkatkan performa akademik. That is more critical rather than mencapai KPI pengarah, because KPI pengarah is we are just doing it just for something, not for a quality to achieve some kind of quality. Itu kepahaman saya juga. Kemudian saya pun tidak melihat ciri-ciri QA yang lain seperti APNA chart. Maybe I miss or what, I didn't see any APNA chart down there. Sorry. And then we also don't see how this problem arise, sebab ini adalah sangat penting untuk problem statement. So basically semua maybe you can kalau nak buat study ini mungkin boleh banding dengan markas pencapaian student sebelum penggunaan dan selepas penggunaan. So performa pelatih ada meningkat dengan menggunakan virtual library or something like that. This is my sikit cadangan, maybe you can use or not, but dia memberi lebih impact kepada quality PNP dan juga academic performance of the student. Okay, that's all from me. Thank you. Saya rasa kita terpaksa kata untuk tangguh dulu sehingga pukul 2, ada faktor-faktor masa, dan kita mungkin tangguhkan sehingga pukul 2. Nanti pukul 2 untuk the next kita ada 3 lagi perbentangan, iaitu daripada Georgetown, Bertam dan Kuala Pilah. So kita tangguh dulu sehingga pukul 2 kita jumpa balik. Okey, jumpa lagi. Okey Puan. Selamat. Terima kasih Puan. Okey, selamat. Jumpa pukul 2.